Boleh nampak nota ke? Boleh. Okay, so today we continue chapter 6, which is mathematical induction and recursion. Okay, so chapter outline. So this chapter consists of 3 subchapter, which is the first one, sequence of number and its sum. This one basic knowledge before we move to proving part, which is 6.2 mathematical induction principle. Okay, so before this we have learned about proving part, which is the first one kita ada law of set theory, and then the second one we have law of logic, and the third one we have rules of inference. So today kita ada the last part of proving part, which is mathematical induction. So kat sini mathematical induction ni kalau dalam soalan final ataupun dalam test, soalan dia adalah yang paling banyak markah, maximum 10 marks, normally 10 marks lah. Paling kurang 8 markah. So dia antara yang paling banyak markah lah berbanding dengan soalan-soalan lain. But you don't worry, kat sini walaupun dia banyak markah, rasa macam boleh ke tak boleh kan. Tapi kat sini kita ada dia punya step by step. Yang mana step by step tu bila you all hafal dia punya step tu and then you rewrite balik step tu, insyaAllah boleh dapat markah. Rewrite balik step by step. Kita ada kat sini 5 step lah. Dalam buku tunjuk 2 step tapi saya pecahkan sebab saya pecahkan kepada 5 sebab bila 2 tu sometimes student ada step yang dia tertinggal. So instead of nak bagi student tertinggal step tu, so saya asingkan siap-siap so that student tahu, okay step number 1 belum siap lagi, number 2 belum siap lagi and so on. So dia boleh nampak lah, kalau dia buat 2 step tu dia ada some part yang dia tertinggal. Okay, and then the last subchapter we have recursion. Okay, so we move now to chapter 6. Okay, kat sini ada some info about De Morgan's. So before this we have learned De Morgan's law. So come from ini lah, so you can go to kalau nak baca. Okay, 6.1 sequence of number and its sum. Okay, so sequence of number and its sum ni you all pernah belajar dulu zaman sekolah kalau ada ambil maths kot. Maths topik. Tahu you all belajar bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dulu masa sekolah? BM. Melayu. So topik apa lah panggil? Sequence. Janjang aritmetik dengan janjang geometrik. Macam tu. So ada belajar dulu? Ada. So lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu. So recap balik apa yang you all belajar dulu. So 6.1 dia ada sequence is a series of numbers that follows a specified rule or order. So the series of numbers such as, so we have 3 example here, they given the first one 2, 4, 8, 11 and so on, and then number 2, 3, 6, 18, 54, and then the third one 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. So yang mana dia ada pattern lah for these 3 example ni. So dia kata are some examples of sequences. So each element in the sequence is called a term, such as A1. Okay, A1 tu apa? Is the first term. So normally kita tulis yang elemen pertama ni sebagai first term lah. Sama ada kita guna A1 ataupun A sahaja without numbering. So A dengan A1 adalah benda yang sama, first term. Okay, and then A2 is second term, A3 is third term, A4 fourth term, and until at the end of the term we call it as AN, which is n term. N term ni apa? Tolong highlight this one. N term ni adalah term terakhir. So you have to always keep in your mind. So n term ni adalah term terakhir. So nanti kita punya aim adalah kita nak cari formula untuk term yang terakhir ni daripada sequence yang dia bagi. So you have to find the pattern till the end you get the formula for n term. Okay, and then sum of the sequence is obtained when the terms are all plus such that sum, nama dia pun sum kan, so term dia kita tambahlah semua, kita tambah semua term, so it become Sn equal to A1, term pertama tambah dengan second term plus with third term plus with fourth term until n term.
So kita panggil dia sum of the sequence. So the sum of the sequence can also be written by using the symbol summation ataupun sigma. Such as, okay, so kita ada yang ni tadi A1 plus A2 until AN ni. So we can simplify by using the sigma representation, which is kat sini simbol A dia sama. Yang berubah hanyalah numbering. So dia buat put A and then K. K ni merujuk kepada number kat bawah ni. Yang mana dia bagi tahulah K ni start daripada mana? Start from 1, dia punya index dia start from 1 until N. So nak buat apa? Bila ada symbol summation ni maksudnya bila kita pecahkan, bila gantikan K dengan 1 kita dapat A1, gantikan K dengan 2 dapat 2. So you have to separate with plus. Kenapa plus? Sebab symbol summation. So kalau K ni sampai N. So dapatlah macam ni. Kalau kita pecahkan, open balik sigma representation tu, kita dapatlah equation macam ni. So yang ni dia simplify kan. Dapat pendek je lah instead of you all nak tulis panjang. So some common sequences that are used in solving mathematical problems are arithmetic sequence and geometric sequence. Okay, highlight this one. So yang ni yang you all pernah belajar dululah. Okay, and then the arithmetic sequence is given as, okay dia bagi. Nak cari first term, kita just ambil first element tu lah. So as A. Yang ni tadi saya kata A dengan A1 adalah benda yang sama, which is the first term. And then nak cari second term macam mana? You have to find dia punya D dulu. D ni apa? Kejap lagi kita tengok what is D. So dah dapat D baru you all boleh cari dia punya second term, which is A plus D. Nak cari third term A plus 2D. 2 multiply dengan D ni. Okay, and then fourth term A plus 3D. 3 multiply with D. And so on. Sampailah hujung A plus N minus 1D. So this one is the formula for N term. So highlight this one. Kejap lagi kita ada lagi di cerita. So where dia bagi tahu A is the first term. D apa dia? D is the common difference. So please highlight this one and also the formula. Sometimes soalan tanya what is the common difference of the given sequence? So you have to know lah. D is common difference which is equal to AN minus 1. Maksudnya apa? Kalau kita ada AN maksudnya contoh kita ada A2 second term. So kena minus dengan 2 minus 1 is 1. So first term lah. So A2 minus A1. Dia mesti term yang ke depan minus term ke belakang. Kalau nak guna A3 dengan A2 pun boleh. So A3 minus A2. Ataupun nak guna term keempat minus term ketiga pun boleh. A4 minus A3. So we'll get at the end we'll get the same answer. D dia always be the same. Dia standardized. Dia akan dapat sama. And also dia kata AN plus N minus 1 times D is the N term. Okay, please highlight this one. So penting N term ni. Formula ni kalau you all tak hafal, nanti you all tak boleh nak cari dia punya formula. Formula dia penting. Yang tu jawapan akhir. So the sum of arithmetic sequence is given as, untuk arithmetic yang ni sum untuk arithmetic sequence. So what is the formula? Sn equal to n divided by 2 multiply with 2a n minus 1 plus n minus 1 times d. So this one is the formula for sum of arithmetic sequence. Okay, so settle untuk arithmetic. Now we move to geometric sequence. Okay, I like this one. So dalam arithmetic tadi kita ada D is common difference and also formula for n term and this one formula sum of arithmetic sequence. Now geometric sequence we have the pattern is, so the first one sama, first term A and then the second term dia kita ada R. Next term R. So the second term A multiply with R. Kalau yang atas tadi nak cari second term dia separate with plus. Now untuk geometric dia separate with multiplication. So you have to keep in your mind untuk geometric multiply. Okay, and then the third term A R square. A multiply with R square. And then fourth term A multiply with R cube. Until the end we'll get A multiply with R to the power of n minus 1. So where A is the first term, again the highlight. And then R is the common ratio. Okay, highlight this one. Kalau arithmetic kita panggil common difference. Untuk geometric we call it as common ratio. And the formula is yang tadi kita minus, term ke depan minus term belakang. Yang ni term ke depan divide term ke belakang. So kalau guna A2 dengan A1, so akan jadi A2 divide with A1. Ataupun A3 divide by A2. Ataupun A4 divide by A3. Mesti yang ke depan divide yang ke belakang. And AR to the power of N, yang ni tadi adalah N term. M term tu apa tadi? Last term. Formula untuk cari last term.
the sum of geometric sequence, okay, highlight again this one, is given as, okay, dia ada dua formula, which is the first one ada condition. Kalau kita punya R tu adalah greater than 1, so you have to use the formula. Sn equal to A multiply with R to the power of n minus 1. So yang bawah follow R minus 1. Cuma tak ada power of n je. Kalau R2 less than 1, so you have to use the formula sama, cuma dia tukar kedudukan. Kalau sini R power of n minus 1, yang kat sini 1 minus R to the power of n. So yang bawah follow 1 minus R, cuma tak ada power of n. Macam tu je lah. Okay, and then now we move to finding a sigma representation. So yang ni formula yang you have to find by yourself. By looking the pattern of the sequence. So in order to find the sigma representation of a sequence, we examine the pattern. Okay, we examine the pattern of the term of the sequence. Example 6.1 until 6.3 below show how this is done. So example 6.1, given the sequence 4, 7, 10, 13. And so on lah. So find a sigma representation for sum of n term. Sum of n term tu maksudnya apa? Sigma representation lah. Sigma representation, tambahkan semua term dia. Sum of n term tu tambahkan ke semua term. Term by term tu, what is the formula untuk sigma representation dia of the given sequence. So solution dia, in order to get sigma representation of the above sequence, we observe the pattern of the term of the sequence as shown in the following table. So how to observe the pattern? So you all build up lah ataupun construct a table. And then first column put I. I ni apa? Numbering untuk n kita lah. Start from 1 until sampai jumpa n. AI, gantikanlah I ni. Kita nak cari first term, A1. Kalau kat sini 1, A1 lah. Kita rujuk pada I kat sini. Okay, A1 ni sama dengan berapa? Tengok kat sequence yang dia bagi. So first term dia dapat apa? 4. Okay, tulis 4. A2 dia sama apa? Second term dia adalah 7. Third term 10. Fourth term 13. Fifth term macam mana dapat? Okay, yang ni dia tak bagi pun. Tapi sebab bila you all dah dapat pattern kat sini, you all tahulah boleh cari yang the fifth term. So look at the pattern. The first one, kita start dengan 4 lah. Tengok yang belah kiri dulu belah kanan biar dulu. So start dengan 4. Salam. Okay, and then daripada 4 ni, apa yang you all boleh nampak dia nak pergi ke 7 ni? Kita tambah dengan 3. So 4 plus 3 dapat 7. Okay, and then daripada 7 nak pergi ke 10 ni dia tambah lagi berapa? Tambah lagi 3. So yang atas yang you all dah tulis tadi 4 plus 3 tadi, you carry forward bawa ke bawah. Salam. Cucuk pintu sayang. Mami dah start kelas. Anak-anak kalau saya ada kelas saya excited. Okay, so for plus 3, plus 3. So yang atas tadi carry forward and then tambah lagi 3 lah untuk dapat 10 ni. Okay, so yang 4 plus 3 ni carry forward pula, bawa letak ke bawah and then tambah lagi berapa untuk dapat 13, tambah lagi 3. And then bawa lagi ke bawah, kita dah nampak pattern dia sama, semua tambah 3 tambah 3. So the next term akan tambah 3 lagi lah. So carry forward yang atas ni 4 plus 3 plus 3 plus 3 ni tambah lagi 3. Kita dapat 16. So macam mana nak jadikan ni sebagai pattern? So dia tulislah sebelah kanan. So kita nampak kat sini 4 is remain constant, 4 yang belah kiri ni. So dia just remain je lah, constant 4 ni. And then plus the difference is kat sini tambah 1, 3. Yang ni ada 2, 3. Yang ni ada 3 nombor 3, kat sini ada 4 nombor 4. So 1 times 3, 2 times 3, 3 times 3, 4 times 3 lah dia buat dia punya pattern. Okay, and then kita nak cari n term daripada yang dia bagi ni. So macam mana nak cari n term? Masuk balik formula. So kita nampak the difference kat sini yang kita ada adalah ditambah dengan 3. So which is kalau kita nak cari dia punya difference adalah kita minus je. Second term minus first term. So 7 minus 4 is 3. 10 minus 7 is 3. 13 minus 10 is 3. 16 minus 13 is 3. So we will get dia punya D, which is common difference dia equal to 3. Yang ni. Yang term ke depan kita minus term ke belakang. So dapatlah D dia equal to 3. Macam mana dapat D equal to 3 tadi? Macam mana nak guna formula apa? Nak cari D. Kita ada formula n term. What is the formula of n term untuk arithmetic?
En is equal to A plus apa? N tolak 1 Yes, very good. N minus 1 multiply with E. D. Yes, very good. So, bila dia nak cari N term, formula kita mesti ada dalam simbol N. So, apa yang penting kat situ, kita perlukan information for first term and also common difference. So, from the given sequence, kita dah jumpa lah dia punya A sama dengan 4. Dia punya first term dia adalah 4. D dia kita kena cari. So, try minus second term minus with A2 minus with A1. Ataupun you can use A3 minus A2. Or you also can use A4 minus A3 and so on. Mana term ke depan minus term ke belakang. So at the end you will get the same answer. So A2 which is 7 minus 4. So we will get equal to 3. Arithmetic dia punya D untuk setiap term by term tu mesti kena sama. Kalau tak sama, so that one is not arithmetic sequence. Macam tu lah. Dia mesti kena sama D dia. Kalau ada je salah satu tak sama, so that one is not arithmetic sequence. So this one is 10 minus 7, so equal to 3. This one 13 minus 10, so equal to 3. So nampak dia punya pattern semua sama. So this one we call it as common difference. Hence, daripada A dengan D ni, we just substitute lah dalam N term formula. So we'll get A equal to 4 plus N minus 1 times D, which is 3. So expand lah, kita nak simplifykan N multiply with 3, negative 1 multiply with 3. So we'll get 4 plus 3N minus 1 times 3 is 3. So number dengan number simplifykan. So we'll get 3N minus, plus 1. 4 minus 3 is positive 1. So dapatlah final AN ni, formula kita adalah 3N plus 1, dapatlah macam ni. So ini dapat daripada mana? Daripada formula apa? A plus N minus 1D. Which is D dengan A you have to find by yourself. A is given already in the sequence given. And also D you have to find by yourself. Then substitute into the given formula. And then you will get the final answer lah untuk AN. Dah dapat dia punya N term ni, nak buat apa? Barulah you all transferkan dalam sigma representation. So macam mana? Tulis balik sequence dia plus sampai N term ni. So at the end we will get the simplification of this summation ni. So we will get summation of tukarkan N term punya formula ni. N dia tukar kepada I. Yang tu je. N tukar kepada I and then masukkan index dia. Untuk I ni start daripada berapa? Start daripada 1 lah. Kita guna A1 kan. So I daripada 1 until N. Make sure index dia kena betul lah. I start from 1 until N. Yang tu je. So I ni actually N. So bila kita gantikan dengan numbering, so dia akan jadi number lah. Number and then sampai N term. Dapat balik lah benda lain. Okay, and then that is a sigma representation of the sequence is, yang ni tadi lah yang atas ni. Macam tu saja. Untuk cari sigma representation. So first you all kena look at the pattern. So that you can get idea daripada sini. Mana dapat dia punya N term. Okay, apa kepentingan buat benda lah ni? Buat dia punya table ni, kejap lagi kita kerja. Find the sigma representation of sum of n term of the given sequence is 1. Find the pattern of the term of the sequence. Okay, sama buat I, kolom I, AI. So kalau boleh yang ni tadi, you all buat sama macam ni. Start A1, A2 so that you all tak careless. Ni A pertama, first term, second term, third term and so on. So 4. You all pun try lah nak minus. 12 minus 4, you'll get 8. 36 minus 12 dapat apa? Dapat 24, isn't it? 108 divided by 36, dah jangkau jauh lagi. So tak dapat kita punya D, which is this, D dia common difference kena mesti must be the same lah, the difference between each term tu. But now dia punya difference dah tak sama dah. Sini 8, sini 24, sini dah berapa. So dia bukan arithmetic lah. Okay, you all pun try. Divide lah. Second term divide with first term. So 12 divide by 4 dapat berapa? 3. 36 divide by 12 dapat 3. 108 divide by 36 dapat 3. So you know that this one is geometric sequence.
So dia pun buat pattern lah. 4, daripada 4 nak pergi ke 12, dia time 3. Nak cari different kita divide. Tapi bila nak cari pattern kita multiply lah. First term nak pergi ke next term tu multiply by 3. And then carry forward buat turun bawah. And then 12 multiply by berapa dapat 36 multiply by 3 again. And then 36 multiply by berapa dapat 108. So multiply by 3. Yang ni carry forward daripada yang atas lah. Okay, so we can see the pattern. This one 3 dia berulang kali, but this one dia separate with the symbol multiplication. So bila multiply dia jadi power lah. 3 power of 1, 3 power of 2, 3 by power of 3 and so on. So n term dia. So gunakan formula apa untuk geometri. an is equal to a multiply with r to the power of n minus 1. So a kita sama dengan apa? A equal to 4. R berapa r? R kita berapa tadi? 3. R kita 3 to the power of n minus 1. So yang tu lah. Tak boleh multiply. 4 dengan 3 ni tak boleh multiply sebab 3 ni ada power di itself. So tak boleh multiply. So tinggal je lah. Jawapan macam tu. 4 multiply with 3 to the power of n minus 1. So, dapatlah formula untuk n. Okay, tulis summation dia. First term tambah second term tambah third term, fourth term until n term. So simplifykan dalam bentuk summation. We'll get tukarkan n ni kepada I. Okay, dapatlah dia punya summation. Okay, and then yang ni 6.3 you can go through by yourself. Now we move to finding a conjecture. Conjecture sama je macam cara you all nak cari dalam ni. Cuma tambah lagi satu form. Dia kena ada, kalau kat sini you all cari summation je. Conjecture dia kena tambah lagi satu. Summation ni kena ada satu lagi formula on the right hand side. Equal sign to the equation on the right hand side lah. So equation on the right hand side tu you have to find by yourself. Okay, kita tengok macam mana dia cari. Finding a conjecture. So giving generalization in formulating the sequence is important in mathematics. So we need to find the conjecture of the sequence by observing the pattern of the terms of sequence. So a conjecture is a mathematical guess. Okay, dia highlight sini. Mathematical guess. Memang kita guess. Kita guess sendiri what is the formula. Or rule which has not been proved its validity. Kita tak perlu lagi, kita just guess je. Kita tak tahu dia betul ke tak, guess je dulu. Mathematical formula is formed after this mathematical guess has been proved its validity. Apa dia? By using mathematical induction untuk provekan dia punya validity. So the following example show how to formulate the conjecture using summation of sequence. Summation of sequence. Summation of sequence. Okay. So ni macam tadi lah. Yang nombor kolom pertama buat I, AI. Masukkan term by term. And then tengok dia punya pattern. Okay, and then kita buat dia punya another form tu. Another form ni dapat daripada mana? Yang dapat daripada yang kat sini tadi ni. Yang on the right hand side yang you all buat ni. Yang belah kiri ni dapat pada mana? Dapat daripada formula n term. Ni, kita cari n term ni. Kan? Belah kiri, and then yang ni dia separate lah. Yang sebelah kanan tu dia letak dalam dia ada form ni. Okay, so yang ni kita boleh nampak yang dia ada form ni. Kalau untuk conjecture ni kita mungkin boleh nampak directly. Some of us we can find directly from the given sequence ni. Kita nampak dia punya bentuk dia. So this one is 2 square, this one 4 square, this one 6 square, this one 8 square, this one 10 square. And so dia buat lah kat sini. So we can see the pattern now. Dia semua ada square, and then in between number yang berubah ni adalah nombor-nombor even, nombor-nombor genap. So teknik, clue untuk buat formula nombor-nombor genap. So even number ni kita give the formula as 2n. So dia letaklah 2n kat sini untuk expresskan kita punya even number ni. Normally kita memang guna 2n untuk even number. Kalau nombor tu, nombor yang kita nampak ada pattern tu adalah nombor odd number. So ada dua, sama ada kita boleh guna 2n plus 1 or 2n minus 1.
So you can substitute each ni nak tengok you all mana satu formula yang satisfy the condition. So just substitute value n, first term substitute dengan 1 dapat dia punya 4 ni. Yang kalau tak dapat try dengan yang ni 2n minus 1. So yang mana yang saya dapat tu yang tu lah satisfy the condition. So use that formula. Yeah. Ini untuk odd. Okay. So yang ni boleh tambahan note dalam buku tak lagi. Tambahan. Zaman saya belajar dulu. Saya punya lecturer begitu. Okay, so thus dia kata, kita dah start belum ni? Kita dah cerita belum tadi? Ni pattern dia lah you all tengok, okay. So kat sini you all nampak dia pattern. Kalau you all minus, dia punya pattern tak sama. D dia tak sama. Tapi kalau divide pun sama, tak dapat juga. So 16 divide by 4 is 4. 36 divide by 16 dapat nombor perpuluhan. Dah tak tally lah. D pun bukan, R pun bukan. So macam mana? Okay, you can find dia punya different on the second stage. Apa dia second stage? Okay, sekejap lagi kita tengok macam mana dia dapat. Okay, so yang ni dia masuk lah dari formula dia. Dapat an minus 4. So yang ni yang you all nak kena cari ni. Tapi since kita tak tahu dia punya D ke ataupun R, so kita tengok sekejap lagi. Okay, so dari sini yang ni kita nampak lah. Bila dah dapat macam ni, you have to simplify till the end. Bukan simplify, akan explainkan sampai dia dapat, tak boleh simplify lah. Yang ni you can open the bracket. So bila ada square outside the bracket, so means that this square is belong to both term. So first for 2 and also the second one for n. So 2 power of 2 is 4 and then n power of 2 is n square lah. So yang ni dapat lah equation on the right hand side. Yang ni dia put on the right hand side. Okay, so yang ni nanti dia akan tukar kepada simbol summation. Yang ni masukkan macam yang atas tadi lah. Yang n term ni tukarkan jadi I. Okay, and then masuk summation dia punya index dia I start from 1 until n. So on the right hand side is remain constant. Okay, now the problem is how to find the an minus 4. So notice that the n term of the sequence of this one form an arithmetic sequence. Macam mana dia tahu arithmetic? Jadi kita tengok So an equal to 4 plus 12 plus 20 plus 28 plus 36 and so on. With the first term a equal to 4 and common difference. So dia jumpa d dia equal to 8. So macam mana the n term of arithmetic sequence is substitute lah, dapatlah at the end of the sequence equal to 8n minus 4. So now the problem how to find d ni. So dia tunjuk kat bawah ni. Yang ni kita punya conjecture lah. Therefore the conjecture is this one. So kita nak tengok macam mana dia dapat 8n minus 4 ni. So dia kata the sequence of 4, 16, 36 and so on ni form an embedded arithmetic sequence for 12 till 8n minus 4. So in order to see this, we will make up a different table such as below. Okay, tadi kita dah buat dah table kat atas tapi kita tak jumpa dia punya different. Now kita buat table macam pula. So start dengan n kita start pada 1. N kita ni I kita lah. Nak terbersing tak jadi. Okay, so sabar je kalau terbersing tak jadi ni kan. Okay, so n equal to 1, 2, 3 until tengoklah dia bagi berapa term. So kalau dia bagi 5 term, you all boleh stop sampai 5 je. Yang ni dia cari sendirilah term seterusnya. Soalan bagi sampai 100 je. Tapi sebab dia dah tahu dah D dia berapa, dia boleh carilah term seterusnya. Okay, so an masuklah term by term 4, 16, 35, 64, 100. So ini dia tambah sikit 44. Okay, first difference you all pun cari dia punya minus. Minus tak dapat sama pun pattern dia berubah. Try cari on the second stage. Second stage macam mana? Cari different daripada first different. So kita dapat ini 12, 20, 28, 36, 44. So try minuskan 20 minus 12 dapat 8. 28 minus 20 dapat 8. 36 minus 8 is 8. 44 minus 36 dapat 8. So dapatlah dia punya second different dia ni adalah common different which is sama sebab kita minuskan dia. Kita bukan divide So kita minus. So dapat common different lah. So dia kata the rule is that if the resulting the second different are constant, kita nampak dia punya constant second different dia, then the n term will be a quadratic expression in n. Okay, dia buat mendalam ni. So perlu ke mendalam ni? Tak perlu. Tak perlu. Soalan nanti akan you all perlu stop sampai sini je lah. Nak cari dia punya common different and then baru you all sebenarnya kena buat ni dulu. Baru you all buat dah lah ni. Tapi sebab sajalah dia nak tunjuk kemudian. So nanti dalam final you all boleh dah buat sini, lepas tu tunjuk this table and then baru continue cari n term. Cari n term dia and then find dia punya conjecture lah.
Okay, any question so far? Ada soalan tak setakat ni? Setakat ni tak ada medium. Ha? Setakat ni tak ada medium. Yang lain je nah. Madam, Ha. yang mana tadi yang madam cakap tak perlu tu saya tak nampak. Sebab dia sedikit. Ni menalah ni. Ni. Saya highlight. Ni. Ni tak perlu. Tapi kalau you all nak baca boleh. Tapi ada yang dia macam mana saya cakap. Tapi kebanyakan tak perlu. Tapi you all boleh baca kalau you all nak ambil tahu. Boleh baca. Ni. Tapi kebanyakan dia tak guna pun untuk kat atas ni. Sebenarnya you all boleh tahu mungkin to get some idea. But kita tak guna benda lain. Yang ni boleh skip lah. Okay. Jadinya kita akan buat table tu and then nilai yang kita dapat tu kita masukkan dalam formula je lah. Sampai dapat yang ni, conjecture ni. Kita perlu cari benda lain ni je. Yang kat bawah tu tak perlu pun. Yang ni. Tapi kalau kat sini you all boleh baca yang ni untuk first ni. Nanti kat bawah nanti ada lagi tak yang you baca yang ni je kalau you all nak ambil tahu lah. Yang ni. Kalau you all nak ambil tahu. Tapi kalau tak nak ambil tahu tak apa. Yang je. Alright madam. Tak perlu Thank you. Kat bawah ni nanti dia ada lagi benda lah tu. So tak perlu benda lah ni. Tak perlu. Kita just need to find dia punya conjecture saja. Okay, so yang ni yang pentingnya kat sini lah saya nak tunjuk. You all kena tahu untuk cari dia punya different on the second stage ni, second different ni. Kalau yang ni kita nampak dia dapat common different lah. Mungkin nanti on the next question mungkin you can find dia punya different ni dia divide pula. Kalau minus tak dapat sama so you try divide pula. So kalau divide dapat sama so that one means dia punya geometric sequence lah. So yang ni arithmetic. Okay, so the rest ni you can find by yourself lah. You can go through by yourself to find the conjecture. So yang pentingnya dia kena ada equal sign ni. Conjecture mesti ada equal sign. And the left hand side ni you know how to find dia punya n ni masih sama macam sigma representation tadi. Dapat n term ni by using the formula n term. Depend on sequence lah. Kalau geometrik guna formula geometrik untuk n term. Kalau arithmetic guna formula arithmetic. So dapat summation. So on the right hand side ni yang ni cari pattern sendiri lah. Sama je macam cara cari sigma representation dia buat equal sign on the right hand side tu. So yang equal sign tu dia move to this column. So yang ni you all tengok pattern sini lah. Yang ni penting you all tolong tengok soalan ni 6.5 nanti you all baca sendiri tengok macam mana dia dapat. Bukan soalan ni. Sebab yang ni you can go through by yourself. Soalan ni yang ni. Macam mana dia tiba-tiba dia asingkan one ni. So nanti you all tengok. Sebab dia put the bracket sini. Sebab the difference between 8 dengan 1 ni tak sama. Tapi yang lain sama. So you can separate lah 1 tu with the. Yang sama ni you put in one bracket. So yang 1 tu separate. So at the end dapat solution 1 tu duduk luar summation. Sebab dia punya different tak sama. So nanti you can go through and look at the pattern. Okay, and then 6.7 you can go through by yourself. Semua yang bawah-bawah ni tak perlu ni just buat cari dia punya conjecture je. And also dia punya second stage untuk ni dapat ratio. So you all boleh tengok lah ni. Ni dapat geometrik. Tengok how dia punya solution. Ni semua tak perlu, yang bawah-bawah ni tak perlu Okay, and then boleh buat true false question and also self test selang satu start from number 1. Saya nak laju sikit. Kalau boleh nak settlekan hari ni untuk chapter 6. You all boleh lagi ke setakat ni? Boleh terima lagi ke? Boleh madam. Boleh Okay. So yang tu cara tadi kita ada cari sigma. Yang lain ada problem tak? Siapa yang tak faham? Tak faham pun sigma representation dengan conjecture tu ada tak faham? Kalau ada faham sikit-sikit tu saya tu better lah. Sikit-sikit tu bagus lah tu. Memang tak boleh faham semua sebab first time jumpa is normal. So nanti you all kena baca balik lah. Tahu sigma just cari sigma representation je. Kalau conjecture kena ada equal sign on the right hand side tu. Equal sign mesti ada another formula equation on the right hand side. Semua ni dapat daripada pattern lah. You can find from the given ni. Sequence. Now we move to, kalau ada soalan interrupt je Beritahu madam saya nak tanya soalan. Okay, 6.2. Okay, kita masuk problem 4. Principle of mathematical induction. Okay, saya bagi you all 2 minit untuk minum air. Saya nak minum air sekejap. 2 minit
Okay, we continue. Boleh, madam. Alright, thank you. 6.2. So ini rasa sihat sikit. Saya laju sikit Hopefully boleh habiskan chapter 6 ni. Okay, so principle of mathematical induction, well-ordered principle. Okay, so kita tengok dulu basic info dia. Consider a set of positive integers and a set of real numbers. Okay, so ini positive integer and this one real number. So we can see that yang integer ni dia selang satu lah nombor nombor bulat semua. Kalau real number ni kita ada negatif, daripada negative infinity until positive infinity. So in between kita ada negative number, ada zero, ada fraction. And also dalam real number boleh ada decimal point and so on. So dia kata kat sini, we cannot say that 1 is the least number, the least element of set R. R ni. Least element tu apa? Elemen yang paling kecil. 1, dia kata 1. Tak boleh. Kenapa? Sebab dia ada lagi elemen paling kecil which is half. Yang half ni setiap elemen dalam R and then which is dia less than 1. So tak boleh nak kata 1 ni sebagai elemen yang paling kecil dalam R lah. However, on the other hand, 1 is element of positive integer and is the least element of the set positive integer. Dia adalah nombor yang paling kecil. Dia tak boleh ada half dalam ni. So half walaupun dia lebih kecil pada 1 tapi dia bukan element of positive integer. So 1 is the least element of positive integer. Kalau dia bagi kat sini R positif pun, ni R positif maksudnya nombor positif saja. So still lagi 1 cannot be the least element of positive real number. Kenapa? Sebab half still lagi ada less than. Half pun tak boleh bagi tahu dia adalah lebih kecil daripada adalah least element sebab dia ada nombor perpuluhan which is kalau kita ada 0.000001 still lagi dia lebih kecil pada half ni. So dia tak ada nombor yang ni lah, kita tak tahu nombor dia apa yang paling kecil untuk real number. So we use positive integer ni yang mana dia ada least element. So for this fact dia kata theorem 6.1 explains the well-ordered principle. Okay, well-ordered principle. So theorem 6.1 well-ordered principle, highlight this one. Jadi well-ordered principle ni states that for every non-empty of positive integer. Positive integer yang tadi apa? Adalah dalam ni. Z positif ni. Integer. Z ni adalah integer, positif, Z positif lah. So untuk Z positif yang non-empty, maksudnya dia ada number lah, ada element inside. So for every non-empty set of positive integer contains the least element. Dia mesti ada dalam Z positif mesti ada least element. Least element dia apa? 1 lah. So with that one we call it as well-ordered principle. Okay, now nak guna buat apa ni? Sekejap lagi nanti dalam kita punya mathematical induction punya condition, dia mesti kena put soalan, mesti berkena bagi tahu dia punya well-ordered principle. Apakah nombor yang paling kecil dalam mathematical punya induction mathematical induction punya condition. So in the previous section we discuss about a conjecture. So apa kepentingan conjecture ni? Untuk kita provekan dia punya validity by using mathematical induction. Sebab conjecture tadi kita just guess je, kita tak tahu dia valid ataupun tak valid. So untuk tahu dia valid atau tak valid, we can prove by using mathematical induction. So we discuss about a conjecture that contains proposition or statement which has not been proved for its truth value. A powerful technique that can be used to prove the truth of a conjecture is by means of principle of mathematical induction. So therefore, the theorem 6.2 give the principle of mathematical induction. Okay, kita move dulu 6.2. Yang ni dia punya step by step. Yang saya kata soal dalam buku ni dia bagi 2 stepnya. So principle of mathematical induction states that for given proposition Pn with the property that if P1 is true and the second one Pk is true, then Pk plus 1 is also true for all k element of positive integer. Yang ni lah kita punya ordered principle, well-ordered principle. Yang mana kita perlu tahu what is the least element so that they satisfy the condition number 1 ni. 1 ni apa? 1 ni adalah least element of the given condition in the question. Kalau soalan dia bagi tahu dia start from number 2, so you have to put this one adalah 2.
P1 ni adalah syarat. Nak bagi tahu 1 ni adalah least element of the given condition kat sini. Well ordered principle. So normally 1 lah. Tapi you have to be careful. Tengok condition soalan bagi apa. Sometimes dia bagi tahu k element of positive integer. And then k is greater than 1. Bila greater than 1 maksudnya dia start from number 2 lah. So you have to be careful with the condition given. Okay. Okay, yang ni yang dia banyak condition. Walaupun dia number 2 tapi dia banyak condition. Kat sini ada pk true, pk plus 1 true. Okay, and then kat bawah ni pula ada dia punya conclusion. So saya tukarkan semua ni kepada 5 condition. Ada 5 step lah. Sebab kebanyakan student dia banyak tertinggal bila dia guna yang macam ni lah. Banyak tertinggal step. So saya list down kan step by step, you have to write down in your books lah. The first step, please memorize. Step by step ni ada 5 step ni, please memorize. Instead of you all nak kena dapatkan full mark tu, so at least kalau you all hafal 5 step ni, you all boleh dapat at least half mark daripada out of 10 marks tu lah. At least you all boleh dapat 5 marks tu. Tak adalah you all 0 terus. So by hafal dia punya step ni, insyaAllah you all boleh dapat dia punya markah lah. The first one, apa ni soalan akan bagi siap-siap dia punya ni. Normally kalau mathematical induction soalan akan bagi siap-siap. Macam ni. Saya tengok. Saya tunjuk yang soalan ujung chapter. Ni tak jumpa lah. Macam ni. Soalan akan bagi siap-siap. Ni soalan yang kesih pula. Tengok soalan ni lah. Daripada ni. Macam ni. Ni. Dia kata verify each proposition is true for all positive integer yang buat dia tunjuk using mathematical induction. Ini well ordered principle tadi. So dia bagi positive integer maksudnya list number dia adalah 1 lah. Okay, dia dah bagi siap-siap. Soalan yang akan bagi siap-siap. Normally setakat ni memang soalan bagi siap-siap lah. Dia punya equation untuk proof by using mathematical induction. So bila soalan bagi siap-siap, you just need to the first step, let. Letkan equation yang dia bagi ni sebagai Pn. Let Pn sebagai apa? Is equal to summation of blah 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 is equal to blah 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 blah. So tulis dia balik equation yang dia bagi ni sebagai Pn. Let dia sebagai Pn. Okay, dapat double tick 1 marks. That's why saya kata senang dapat markah. Dapat double tick. Tulis je balik soalan tu and then let dia sebagai Pn je. Dapat 1 tick. Okay, number 2. Macam ni okay. Tapi kalau soalan tak bagi, you have to find by yourself. Cari apa? Cari conjecture tadi lah. First kena cari summation dia and also equation on the right hand side ni. Yang ni conjecture sebenarnya. Tapi soalan sometimes dia dah bagi siap-siap lah untuk mathematical induction punya part. Dia bagi siap-siap conjecture, you have to prove by using mathematical induction. Tapi kalau soalan tak bagi, dia suruh cari macam soalan yang ni, example this one. Assalamualaikum adik. Jangan dah. Ni kelas dah. Handphone. Ya ke? Abi dah. Abi tak bawa handphone. Dia cerita lah. Abi dah balik dah. Mama. Okey. Sekejap. Mana dah dia kita? Page berapa tadi? Mathematical induction. Dua 28 madam. 228. Alright, thank you. Ini. Okay, so macam soalan ni dia tak bagi. Dia tak bagi siap-siap formula tu, equation tu. So you have to find by yourself. Dia kata consider the sequence, dia suruh cari daripada awal. Daripada the given sequence. So you have to find the conjecture. After that, baru prove the conjecture by using principle of mathematical induction. Yang ni
Tak pernah keluar lagi tapi mungkin boleh keluar macam ni. Mungkin boleh keluar macam ni. So at least you all dah tahulah. You all dah tahu dah cara nak cari conjecture ni. Cumanya tambah je sikit lagi untuk proof by using mathematical induction. So kalau soalan dah bagi siap, so bonus lah untuk you all. So tak perlu dah cari conjecture ni. Kalau soalan bagi siap-siap kat sini, tapi mungkin soalan lain dia tanya conjecture lah. Untuk soalan ni dia bagi siap-siap, tapi soalan untuk conjecture dia bagi another part. Okay, so the second stage, you all kena buat apa? You all kena show that P1 is true. One ni apa? One ni adalah least element daripada one on that principle tadi. So kalau least element dia adalah one, so you have to show one is true lah. Macam mana nak show dia true? Gantikan setiap, nanti dia akan ada left hand side and also right hand side. So you have to show that the left hand side punya equation yang summation ni, bila gantikan dengan satu, sama juga dengan bila gantikan satu dengan equation on the right hand side ni. So gantikan right hand side ni, ganti one dekat formula on the right hand side lah. Left hand side gantikan one dekat formula dekat left hand side. Gantikan mana? Dekat I tu. Yang dalam summation gantikan I tu. Just ignore untuk summation lah untuk left hand side ni. So bila sama barulah P1 is true. Okay, so you all hafal yang ni je lah step dia. Yang ni saya bagi tahu. Okay, and then the third one apa? Kat sini show that P1 is true. And then kat sini assume that. Yang ni kalau tak tahu teruk sangat lah ni. So that's why kat sini saya kata senang nak dapat markah. So step yang ni senang nak dapat markah, gantikan je satu dalam equation dia bagi. So yang ni pun senang nak dapat markah, just select je sebagai PN. Tambah je yang ni and then ini equation yang dia ada. Okay, yang ni pula. Yang ni pun dapat double tick lah. Yang double tick sebab soalan dia senang, just substitute as one. Ataupun sometimes dia dapat 4 ticks. Depend on question. Kalau soalan tu panjang dia punya solution, so dapat 4 tick lah. Which is 2 marks. Okay, assume that. Step number 3, assume that PK. Tambah yang ni step by step ni tolong tulis dalam you all punya notes. Kita standardizekan by using this step. So assume that PK is true. So macam mana nak assume yang PK ni adalah true? You all tulis je balik daripada equation step yang pertama tadi. Salin semula. Dekat step number 3 ni cuma tukarkan setiap N yang ada kat sini sebagai K, dapat double tick. Senang ke susah? Senang. Senang nak dapat markah. Tulis je balik step number 1 ni. Tukar N saja. Ada berapa N? Nanti ada 3 N je kat sini. N kat sini, N dekat summation yang atas ni dengan N dalam equation on the right hand side ni. So tukar setiap N tu sebagai K. Yang I jangan pandai-pandai you all tukar. I kena remain constant. Follow je lah, kat sini mesti ada I. So dapat double tick. And then step number 4, okay, kat sini part yang mencabar. Yang mana you have to do proving part. Tapi mencabar-mencabar dia pun still lagi you all boleh score insyaAllah. Sebab dia ada step dia ada techniques. How to prove step number 4 ni. So assume. No. This one is not assume. Ini proving part lah. So this one prove. Yang ni show, yang ni assume, yang ni prove. So prove that PK plus 1 is true. Kat sini markah paling banyak lah kat sini proving part ni. Sometimes 4, sometimes 5. Depend on kalau kat atas ni yang ni 1 tick. Yang ni 1 mark, sini 1 or 2 marks. Okay, and then conclusion 1 mark. Conclusion hafal sahaja ayat yang dia bagi ni. Thus Pn is true for all positive integer n. Kalau dia ada bagi pula condition for n greater than 1, follow je. Tulis balik je semua tu. Yang ni pun apa yang kat sini lah, you all just tulis balik apa yang ada dekat number 1. Tuliskan thus. Salin balik apa yang ada dekat number 1 ni. Thus ataupun therefore. Samalah. Pn. Pn ni apa? Yang ni dia singkatan lah. Dia tulis Pn je. You all kena write down balik. Pn yang you all tulis ke semua yang dekat atas ni. Ni kan kita dah let sebagai Pn. So tulis balik. Pn ni sama dengan apa? Summation of apa? Bla bla bla. Equal to apa? Is also true. Hafal dia ayat ni. Student sometimes dia pandai juga. Dia hafal yang ni dapat markah. Dengan syarat janganlah tiba-tiba you all tulis yang ni, step dekat atas ni tak ada. Tak ada ni saya nak bagi markah. So tolong buat step ni. InsyaAllah yang ni pun saya boleh bagi markah lah. So at least hafal dia punya ni. Is also true for, masukkan condition yang soalan bagi. So kalau dia bagi all positive integer je, so tulis all positive integer lah. Nama ni dia tambah sikit lagi. All positive integer.
integer n lah, positive integer n, and then dia tambah, selalunya soalan tambah lagi sikit, n greater than 1 ke, n greater than 0 ke, ataupun n greater or equal to 1 ke, macam tu lah. Yang tambah je, follow je question. So yang ni dapat double tick. So yang confirm bakal dapat kat sini, number 3 dengan step number 5, 3 markah. So kat sini kalau number substitute 1 ni takkanlah you all tak tahu sangat nak substitute 1 dekat equation. So kat sini pun still lagi boleh dapat 1 atau 2 markah. So at least you all boleh dapat half of 10 marks tu. So that's why saya kata senang nak score lah. Walaupun dia banyak markah tapi insyaAllah senang nak score. So now kita move one example. Okay kat sini. So saya tak nak pegang dah yang ni, tak nak sentuh dah yang conjecture ni. You all dah tahu dah how to find the conjecture. Construct a table and then find dia punya formula untuk summation dia. Yang ni tadi kita dah go through lah yang ni. Yang dia cari the different on the second stage. Sebab yang ni tak sama daripada ni. So yang mana D dia dapat from the second stage ni lah. So find ni macam mana? By using the formula of n term untuk arithmetic. Yang tadi an equal to a plus n minus 1 times d tu. So first you have to know dulu lah dia arithmetic ke ataupun geometric, baru you all boleh tahu nak guna formula an yang mana. Yang ni senang je dapat daripada tu. And this one is another form yang you all boleh dapat daripada directly from the given equation. Okay, so dapat yang ni, so dapatlah kita punya conjecture. Now we move to mathematical induction punya proving part. Okay, so we prove the conjecture obtained using the principle of mathematical induction as follows. So basic step. So yang ni dia bagi, tadi saya tak go through yang ni. So pada habis ini, yang ni dia kata, the proving technique of principle of mathematical induction consist of 2 part. So dia kata 2 part tu. Yang mana dia bagi basic step dengan inductive step. So basic step yang mana? Yang proving step number 1 kat sini ni, yang ni. And then step number, yang inductive step adalah yang ni. Yang number 2 dengan sampai bawah ni lah. Okay, so saya tak nak you all follow yang ni, saya nak you all follow yang tadi lah, step saya buat number 1 until number 5. Sebab yang ni sudah selalu tertinggal. Rugi, yang basic info pun sudah tertinggal, padahal yang tu yang senang dia nak score. So buat step by step daripada number 1 till number 5 tadi tu. Yang saya tunjuk. Dah hilang pula. Kat sini. Okay, so yang ni dia tunjuk basic step dalam buku sebab dia dah guna formula ni. So kita guna cara kita tadi lah. Okay, number 1. Okay, dia bagi dia punya, kita punya conjecture dia adalah 8i minus 4 equal to 4n square. I equal to 1 until n. Okay, so step number 1, let. Let kan the whole conjecture ni as Pn. That Pn is equal to I equal to 1 until n, 8i minus 4 equal to 4n square. So dapat double tick. Yang ni lah, dia buat ni. Ni kan dia buat ayat panjang. So instead nak buat ayat panjang tu, baiklah you all hafal step ni je. Dapat 1 tick. Okay, and then number 2. Step number 2 apa dia? Show that. Show that P1 is 2. Dia mandi tak? Tak dah. Lihat ni. Bila ni tak bilang. Okay, so tunjuk the left hand side must be equal to the right hand side. So yang ni soalan tak bagi tahu kan. So leaf element dia adalah 1 lah. And least element untuk well ordered principle tadi 1. So substitute 1 ni on the left hand side. Left hand side punya equation. Yang ni left hand side, yang ni right hand side. So left hand side tu nak substitute kat mana? 1 tu substitute dekat I. So ignore summation. So kita 8 multiply with 1 minus 4. So 8 multiply with 1 is 8 minus 4 is 4. Right hand side, substitute 1 into n ni. So that 4 multiply with 1 square. So 1 square is 1. 1 multiply with 4 is 4. So sama tak left hand side dengan right hand side? Sama, isn't it? Betul tak? Betul, madam. Okay. So bila sama, you all kena conclude kan ni. Setiap yang mana you all buat jalan kerja kira pengiraan, you all kena conclude kan ni. Kalau left hand side ni equal to right hand side, you have to Abi ada beli kat luar. Boleh? Okay, so kat sini bagi tahu since tak muat lah. Okay, tulis sebelah Okay, jawapannya 4 tadi kan. So bagi tahu since conclusion ni sometimes penting yang dapat 4 tips tadi tu. So sometimes dia ambil markah daripada conclusion. So since the left hand side equal to right hand side which is equal to 4.
Thus, bagi tahu P1 is true. Ini conclusion untuk step number 2. Bila left hand side dengan right hand side sama. And then bagi tahulah berapa nombor yang sama tu. And then conclude kan dia thus P1 is true. And then step number 3, assume. Assume that P1, no, PK is true. Kita assume je. So assume je, tulis balik daripada step number 1 tadi. Step number 1 tadi kita ada PN kan. Dia pergi question betul. Ni, bukan. Ni step kan. Ni. Yang ni kita let Pn equal to this one, equal to this one. So tukarkan setiap n ni kepada k. Yang tu je. Step number 3, tukarkan setiap n ni kepada k. So kita akan dapat, so kita akan refer sini. So therefore kita akan dapat Pk is equal to summation of 8i minus 4 for I equal to 1 until k. Pn tadi dah jadi k lah. I equal to 1 until n tadi, n tu dah tukar k. And also equal to 4n square. N square ni tukar kepada k. So dapat double tick. Macam tu je. Okay, and then step number 4. Okay, step number 4 baru problem 4. So step number 4. Number 4, prove that. Prove that Pk plus 1 is true. Okay, so prove left hand side and also right hand side. Jalan kerja, bila ada jalan kerja, kena ada left hand side dan right hand side. Okay. Teknik untuk jawab step number 4 ni, please keep in your mind, start dulu from the right hand side instead of left hand side. Sebab jalan kerja dekat left hand side ni panjang sikit. So please start from the right hand side so that you all tak kehilangan markah macam tu je. Sebab normally ramai student yang dia start daripada left hand side, bila dia start kat sini, dia terus lupa nak buat right hand side ni. Bila dia start kat sini, dia rasa macam right hand side pun dia tak boleh jawab lah. Sedangkan right hand side ni yang paling senang untuk dapat markah. Yang normally kalau dia start left hand side, dia start kat sini tak boleh selesaikan, terus dia tak buat terus lah right hand side ni. So nasihat saya buat dulu right hand side. Macam mana? Okay. Kita ada PK tadi. PK saya tulis balik PK kita adalah summation of 8i minus 4 equal to 4k square. So I from 1 until k. Right hand side ni substitute dekat the right hand side punya formula ni with k plus 1. Gantikan k ni dengan k plus 1. So we'll get 4k plus 1 square. Dapat dah double tick. Senang ke susah? Senang. Sebab I just tulis je balik daripada right hand side ni tak jadikan k plus 1. Yang tu sahaja. Yang mana yang student selalu tinggal part yang ni. Tolong teknik kat sini please buat on the right hand side dulu baru jawab left hand side. Okay, and then baru move to the left hand side. Kenapa saya sebut dulu right hand side ni? So that bila you all solve the left hand side ni, you will get an idea dekat mana you all perlu stop you all punya jalan kerja dekat sini. Stop masa bila? Bila you all jumpa jawapan dia sama dengan right hand side ni. But bila you all tak tulis, you all akan terkapai-kapai kat sini. Nak stop kat mana tak tahu. Sedangkan kat sini bila you all start dulu, you all dah nampak dah. Okay, stop bila jumpa jawapan sama dengan ni. Okay, now we start. Left hand side, you all nak prove kan PK plus 1 is true. So, ni lah saya tulis kat bawah PK plus 1, dia ada formula lah. Untuk left hand side ni, PK plus 1 is equal to PK, formula dia. Ni, formula dia ni. PK plus K plus 1 term. Kena hafal ni, formula ni. K plus 1 term. Okay, PK ni dapat mana-mana? Okay, daripada yang step number 3 ni tadi. Step number 3. So kita ada PK equal to summation of this one, 8i ni, equal to dia ni, 4k square. So nak ambil yang mana? Nak ambil yang belah kiri summation ni ke nak ambil yang ni? You all ambil yang paling hujung sekali. Sebab nak ambil yang ni pun sama, yang ni pun sama. So ambil yang paling mudah. Yang ni ada simbol kan? Ambil yang ni. 4k. So substitute je. 4k ni sama dengan apa? 4k square. Substitute yang ni dapat markah. 1 tick. Okay, and then plus k plus 1. K plus 1 ni substitute kat mana? Substitute dekat I. Yang tu teknik dia, memang teknik dia macam tu. PK ni ambil mana? Ambil yang paling hujung. K plus 1 substitute dekat 8i plus n minus 4. So 8i gantikan dengan k plus 1. K plus 1 minus dengan 4. Okay, and then expand lah. 8 times k, 8 times 1. So look at 4k square plus 8k plus 8 minus 4.
So number dengan number please simplify. So 8 minus 4 tinggal 4k square plus 8k. 8 minus 4 is 4. Okay, and then we can see from here, kat sini dia ada factors of 4. Sini 4, sini 8, sini 4. So you can factorize lah 4 tu. So 4 outside the bracket, so we have inside the bracket k square plus 2k plus 1. So you have to factorize inside the bracket ni, quadratic equation ni. So gunalah calculator, so we'll get, yang ni saya guna cross product. So kita ada k square ni daripada factors of apa? Daripada k times k dapat k square. Okay, and then tengok 1 ni pula. 1 ni what is the factors of 1? Kita ada 1 times 1 dapat 1. Ada lagi ke example yang lain selain 1 times 1? Tak ada. So guna ni lah. Okay, and then kita punya aim nak dapat 2k. Okay, now we start kita punya cross product. So ni you all boleh cari lah kalau tak tahu cara ni. Boleh cari dalam Google. Cross product untuk quadratic equation. Ataupun paling senang guna calculator lah. So k times 1 cross product is k. K times 1 is k. Kita punya aim nak dapat positive 2k. So bila nak dapat positive, kat sini should be positive, sini should be positive. So baru dapat 2k. Bila tambahkan dua ni, on the right hand side ni kena tambah. Dapatlah 2k. So positive ni datang daripada mana? Daripada k times 1 ni. So letakkan positive on dia punya left hand side. Yang positif kat sini datang daripada mana? Daripada k times 1 yang ni. So letakkan positif ni. So the left hand side ni kena multiply. So 1 times 1 is 1, positif times positif, k times k is k square. So check balik sama tak macam yang kita nak dapatkan ni. K square, 1 dengan 2k. So sama. Therefore kita punya factorization adalah yang ni. K plus 1 times k plus 1. So that dia punya factorization is k plus 1 times k plus 1. So since dia punya dalam bracket ni sama, so we can simplify that k plus 1 square. Sama tak dengan right hand side? Sama tak? Sama kan? So bila sama, so therefore stop kat sini lah. Hence bagi tahu dia punya conclusion untuk step number 4 ni. Bagi tahu conclusion dia. Okay, since sama macam step number 2 tadi. Dia punya conclusion dia. Since left hand side is equal to right hand side, which is equal to 4k plus 1 square, thus pk plus 1. So depend on step kita lah. So now step kita pk plus 1 is true. So conclusion dapat markah please write down the conclusion untuk each step tu. Yang mana ada jalan kerja lah. And then baru step number 5, conclusion untuk the whole step daripada number 1 till number 4. So kita conclude kan since semuanya step P1 is true, PK is true, PK plus 1 is true. Therefore barulah conclusion yang akhir, thus Pn which is equal to summation of 8i minus 4 equal to 4n squared. So I equal to 1 until n is true for all positive integer and element of positive integer. Nak baca ni pun boleh ataupun nak buat dalam bentuk ayat macam soalan macam cara tadi pun boleh. For all positive integer n. Kalau soalan tu ada bagi tahu for n greater than 1 macam tu. So you have to follow. Just follow je question. Tambah je dia punya condition. Tapi kalau tak ada condition, so stop kat sini je lah. Nombor ni soalan ada lah dalam ni. N greater or equal to 1. Okay, so settle lah. Dapatlah full mark 10 marker. Okay, yang tu adalah step by step untuk answer mathematical induction. You all sempat tak snap ni? Jalan kerja yang saya tunjuk ni. Sempat snap tak? Sempat Tak jelas. Sempat ke tak sempat? You all sempat ke tak sempat? Sempat betul. Sempat, okay. Alhamdulillah. Okay, now so yang the rest ni you can go through by yourself lah. Dia ada kat sini, sekejap. Ini semua mathematical induction. Ini application yang mana kita ada. Yang ni harmonic number which is kita punya ni application je. You all boleh go through untuk info.
Pernah keluar ke? Kalau keluar pun you all boleh, insyaAllah boleh ni lah. So tengok dia punya pattern H1, dia sama je macam dia bagi kita punya sequence tu. So dia tulis H1 term pertama, H2 until HK. Cuma dia tukar variable je. Normal kita guna A1, A2. So kalau harmonik dia guna H. So yang ni H equation dia bagi for character. Ni soalan contoh dia bagi K character or equal to 1. So tulislah first term dia apa, second term dia. Yang ni formula dia lah. Tengok daripada soalan yang bagi. Tambahkan. And then third term dia tambah first 1, 2, 3. Bila dia ada separate dengan plus. So nak cari third term dia tambah je lah. Okay, and then yang ni formula dia lah. Formula untuk berapa kan? Yang ni prove that yang ni adalah by using mathematical induction. Sama lah cara macam tadi. Prove the left hand side equal to the right hand side. So H1 macam mana? Ambil je lah daripada soalan yang mana bagi dah. H1 dia apa? 1. Okay, and then substitute 1 on the right hand side. And so on lah. Mathematical punya induction punya solving part. Okay, and ni Fibonacci. Kalau yang tadi harmonik, tolong highlight ya, the word harmonik ni. Harmonic numbers. So kita guna H. Benda yang sama. Semuanya dia guna simbol yang berbeza. Okay, now Fibonacci pula. Fibonacci dia guna F. Fibonacci dia guna F. Prove that the left hand side equal to the right hand side. So dia bagilah, nanti dia akan soalan akan bagi. Macam ni dia bagi term by term. So just follow lah soalan. Dia akan bagi dalam bentuk numbering. So yang ni Fibonacci guna F. Okay, yang ni dia punya problem part. You have to go through by yourself. And also Lucas. The last one Lucas, L. So Lucas, ni for Lucas sequence. I like this one. L1, L2 sama. Kita guna A1, A2 until AN kan. So yang ni dia guna L. L1, L2 until LK. So ini dia punya term by term. Okay, and then yang ni dia punya formula dia untuk cari term by term tu start dengan A, B untuk second term. Third term barulah A plus B, A plus 2B and so on. So yang ni semua kena depend on question. Kalau soalan bagi dalam bentuk ni, you have to follow on the question lah. Notice that Lucas is to this one. So you can go to by yourself untuk Lucas. And this one is well. Yang ni. Ada example. Inequality. So verify the following inequality. Okay, please yang ni go through yourself. Macam mana dia solve untuk inequality. Inequality dia different sikit daripada yang equal sign. Tadi kita solve untuk equal sign. So different sikit lah. Nanti you all tengok, go through this one, how they solve untuk inequality punya equation. Sebab inequality ni pernah keluar sekali dalam final. Yang mana student tak tahu nak solve. Please go through this one, 6.13 ni. Untuk inequality. So how to solve. Kalau tak faham boleh tanya lah. Okay, boleh tanya dalam group. Please ask in the group so that kawan lain boleh faham sama lah bila saya explain. Okay, and then soalan ni macam biasa buat selang 2, true false and also self test. Okay, and then recursion, the last part. Okay, tengok sekejap recursion ni. Yang mathematical induction tadi, please again saya nak remind, tolong hafal 5 step tu. 5 step tu. And also step number 4 ada teknik dia, buat yang the right hand side dulu baru left hand side. After that, setiap conclusion mesti kena ada lah. Sebab conclusion tu dapat markah. Conclusion dia simple je, macam tu je simple. Tapi student selalu tinggal. So please keep in your mind. Penting ada conclusion. Okay, ni yang step number 5 ni student selalu tinggal. Dengan conclusion untuk step number 4 ni. Rugi 2 markah. Lepas tu boleh dapat full mark, rugi 2 markah bila tak tulis. Conclusion sama dengan step number 2 tu. Student lalu tinggal. Conclusion penting. Mana ni tadi? Recursive. Okay, recursion. Okay, so dia kata kat sini, suppose K is a positive integer. So we have 8 multiply with 2K. So kat sini 8 ni kita boleh jadi samakan base dia dengan 2. Yang mana dia sama juga dengan 2 power of 3. So multiply with 2K, so we can simplify kan by using properties of index. So bila base dia sama, so power kita boleh tambah. Properties of index. You all boleh cari lah nanti properties of index dalam Google. Ini refresh balik je apa yang you all pernah belajar dulu. So kalau kita ada A time A power of M multiply with A power of M. So this one we can simplify, base dia sama. So we can combine dia punya power by using addition. If we have A power of M divide with A power of N, so this one is equal to A M minus N. So if we have A power of M, outside the bracket ada N, so this one is equal to A power kita boleh multiply je. N, macam tu.
So ini antara some of the properties of index. Dia boleh cari. Nanti dia ada banyak lagi properties ni. Boleh carilah dalam Google. Okay, so yang ni dia apply lah properties of index number 1 ni. Dia sama and then samakan di atas. So kata tu to the power of k plus 3 is an example of recursive definition. Highlight this one, recursive definition of the expression of 8 to the power of k. So n factorial can also be defined recursively n times n minus 1 factorial. So this is another expression that can be defined recursively. So yang mana n tu kita boleh simplifikan jadi n multiply with n minus 1. Kalau kita ada 5 factorial, so this one is equal to 5 times 4 times 3 times 2 times 1, isn't it? So kita boleh simplifikan yang 5 factorial ni, daripada kita nak tulis panjang ni, kita boleh juga tukar dia jadi 5 times 4 times 3 times 2 times 1 ni, kita boleh jadikan dia sebagai 4 factorial. Kan? 4 factorial. Sebab 5 factorial daripada 5 until 1. Kalau 4 factorial daripada 4 until 1. So now kalau kita ada n factorial, sama juga dengan kita ada n times n minus 1 times n minus 2 until the end. So kita boleh conclude this one is also equal to n times n minus 1 until 1 tu. So kita conclude n minus 1 factorial. So that's why dia kata n factorial is equal to n times n minus 1 factorial. So kita guna analogi yang ni lah. Macam mana dia dapat n times n minus 1 factorial. Using yang kecil, kita guna yang kecil ni. So we can understand yang besar lah. Okay, this is another expression that can be defined recursively. A sequence is said to be recursive if it's defined implicitly. So we often define sequences of number recursively. For example, the sequence 6, 14, 22 can be defined recursively as, okay, defined recursively ataupun recursive definition, benda yang sama Apa dia recursive definition? Kita kena ada satu dia punya first term, wajib. Recursive definition, bila soalan minta recursive definition, mesti kena ada first term and also formula. Formula ni datang daripada mana? Sama macam you all cari pattern sebelum ni. Pattern. Kena ada equation yang ada an ni. Okay, so yang ni you can go to by yourself. Saya nak tunjuk one example recursive definition. Example point 6.14. Okay, so define the sequence. Okay, dia bagi sequence ni as a recursive definition. So dia cari dia punya recursive definition. Ingat dalam kepala recursive definition mesti ada first term and also equation. So ini dia bagi first term dengan equation. Student selalu tinggal nak bagi tahu dia punya first term. So hilang markah kat sini. Make sure you keep in your mind lah. Okay, so macam mana nak dapat dia punya formula? Dia kata we look the pattern of the sequence. So kita ada tulis apa ni? A1 dia sama dengan apa? Sama dengan 3. So A2 sama dengan 3 times 5 kan? So 3 tu dapat daripada mana? Daripada A1. A1 to 3. So dia buat dia punya pattern. So A2 equal to A1 plus 5. And then dapatlah 8. 8 ni nak pergi ke 13 tambah lagi berapa? Tambah lagi 5. So tambah lagi 5 daripada mana? Daripada second term. So dia tulis A2 tambah 5. A4 sama dengan apa? A3. Ambil daripada A3 pula tambah dengan 5. So at the end kita akan dapat conclude. Macam mana nak conclude? Tengok dia punya pattern. Sini A4, sini A3. Sini A2, sini A3. Sini A1, sini A2. Okay, so kita nampak on the right hand side ni kurang satu daripada the left hand side. So tunjuklah yang sini n plus 1, saya ni kurang 1. Kurang 1 maksudnya n plus 1 minus 1 tinggal n. Kita dapatlah formula macam ni. Ataupun you all nak buat on the right hand side and the left hand side an equal to an minus 1 plus 1. Boleh tak? Cumanya kat sini akan jadi 4n greater or equal to 2. Kat sini dia punya value berbezalah kalau you all nak letak n kat depan. Kenapa? Setelah you all substitute. So an bila paling kecil 2, a2 is equal to A2 minus 1. 2 minus 1 ada tak? Maksudnya A1 lah. Paling kecil A1. Okay, betul ada. Tapi kalau you all nak buat sini 1, A1 and then kat sini equal to A1 minus 1. 1 minus 1 is 0. Ada tak A0 kat sini? So tak ada. So that, jadi salah lah bila you all nak letak 1. So you have to be careful dengan numbering on the right hand side. So kalau you all nak guna an plus 1, so equal to an plus 5, 4. And dia akan jadi start from 1 lah. So formula yang ni ataupun formula yang ni adalah benda yang sama, cumanya different notation. So you can use yang mana-mana you all prefer. So the answer is a recursive definition of the given sequence is tulis first term and also dia punya formula. So yang ni lah dapat markah. Okay, and then yang ni, so yang ni you can go through by yourself lah. So sama jawapan akhir mesti A1 and then an plus 1. So yang ni kalau dia guna an plus 1, kalau you all nak guna an, kena tukar balik dia punya n. Ni tengok dia punya pattern. Yang ni dia multiply by 3. So akan dapat 3an lah.
Okay, and then yang ni bersama cari recursive definition. Okay, now soalan normally dia tanya macam ni. Soalan final. Ataupun dalam you punya assignment nanti kan. So yang ni a sequence is defined recursively as, okay, dia bagi first term and also dia bagi formula. Sometimes dia tanya soalan macam yang tadi. Dia bagi sequence and then dia suruh you all cari dia punya formula. But now soalan bagi formula, dia suruh you all cari term dia. Soalan dia tanya dua bentuk ni lah. Sometimes dia tanya dua-dua. Dia bagi bentuk yang macam ni and also dia bagi bentuk yang macam ni. So you have to masters for both both case lah. Yeah. So yang ni dia bagi A1 and also formula. So dia cari the first 5 term. So carilah A1 macam mana. A1 adalah dia dah bagi dah siap. First 5 term A1 until A5 lah. Yeah. So cari A2 macam mana by using the formula. So substitute lah. Yeah. So A2 sama dengan by using this formula 2 minus 1. So dapat A1 plus N. N ni daripada mana? Daripada A2. Bukan. Nak cari apa? Yelah. A2. Ni kat sini. AN. Kita nak cari A1 dah ada. So nak cari A kedua pula. So A2 lah kan. So A2 and then 2 minus 1 is A1. A1 and then plus N. N ni dia refer pada mana? Refer yang kat depan ni. So kalau kat depan ni 2, so kat sini 2 lah. So kat sini dia punya solution salah. Tolong betulkan. Sini jadi 2. Okay, so A1 kita sama dengan apa? Apalah pen tak mau keluar. So A1 sama dengan 3. So 3 plus 2 is equal to 5. Now nak cari A3. A3 equal to 3 minus 1 is A2. A2 plus N kat depan adalah 3. So A2 adalah 5 plus 3. So equal to 8. And so on. A4 and seterusnya you all boleh betulkan balik lah dia punya ni. Yang ni jangan kerja silap. Tolong betulkan balik. So yang ni dapat 5, 8 and so on lah. And then therefore the first 5 term you all kena tulis balik. 3, 5, 8 yang ni salah ni. Sini should be 5, 8 and so on. Yang lebihnya you all kena cari sendiri. Sebab dia tersilap kat sini. Okay, and then summation. Summation ni tengok dia punya index dia. Start daripada K dia, daripada berapa? K sama dengan 3. Maksudnya dia nak start dengan term ketiga. And then summation seterusnya keempat sampai stop dekat 5. Kat atas ni 5 kan stop. So sampai A5 lah. Ni kat atas ni. Tu 5 kan. So start dekat A5. So you have to know lah how to solve this equation. So yang ni tadi dia salah dia punya solution. You all kena cari balik. So akan dapat lah nanti jawapan dia apa. So kalau nak refer yang sini dia ambil yang ni lah A3, A4, A5. Tapi solution dia salah, you all boleh betulkan balik. And now dia suruh cari A10. Memang soalan selalu cari macam ni. A10, macam mana nak cari A10 by using the formula ni. So A10 is equal to A, 10 minus 1 is 9 plus 10 lah. Kat sini 10. So plus 10. Okay, tapi A9 tak ada. So you all kena cari A9. A9 macam mana? A8 equal plus dengan 9. A8 ada tak? A8 pun tak ada lagi. So kena cari A8. A8 kena ada A7. A7 ada dah belum? Tak ada lagi. Kena cari A7. A7 perlu ada A6. A6 dah ada belum? Tak ada. Kena cari A6. A5 dah ada. Baru jalan. So kena cari A6 dulu. Baru A7, A8, A9, A barulah A10. Baru dapat jawapan hujung. Soalan dia tunjuk solution pendek macam ni. Tak you kena cari dulu A6, 7, 8, 9. Barulah dapat A10. Boleh faham ke semua? Boleh faham tak? Boleh? Boleh, ya boleh faham lah. So yang ni the rest ni sama je pattern dia. Dia akan tanya first term, berapa term yang dia perlu cari and then summation. Kena tengok, penting tengok index ni. Dia suruh start daripada berapa, stop dekat berapa. Penting Okay, and also kat sini. Nama dia tanya macam ni lah. And also another pattern dia tanya macam kat atas ni. Dia bagi sequence and then dia suruh cari recursive definition. Dua soalan ni dah. Recursion bentuk soalan dia macam ni je. So the rest tu you can go through by yourself lah. So nanti tolong buat true false question and also self test selama 2. So now saya nak ni you all tanda yang ni supplementary exercise ni untuk chapter 6. Buat number 1 dengan number 4. No, number 2, number 4. Okay, and then fun conjecture. Okay, yang ni number 6. Okay, and then yang ni perlu by using mathematical induction. Yang ni soalan ni penting, tolong buat banyak sikit. Number 8. Number 11. Number 14. Okay, ni recursive. So buat number 15. Ini number 16 mathematical induction yang melibatkan inequalities. Tolong tengok example yang inequalities tu. At least you all buat one example so that you all nampak lah macam mana nak solve yang ni. Kalau keluar dalam final so you all boleh faham lah.
Okay, and also buat number 18. Okay, so yang tu saja. Yang ni Fibonacci ni boleh try satu. Tengok example daripada yang dia bagi tadi, Fibonacci. Yang ni tak mau, 20 tak mau. Okay, and then Lucas. Yang ni soalan another pattern of recursive definition. Tolong buat 23A dengan C. Okay, yang tu saja. Yang lain lebih kurang je lah. Okay, that's all for today. Masa dah habis. Lagi nak habiskan juga. So that next week you all boleh rehat. Kalau ada you all nak request buat kelas untuk revision final, tolong bagi tahu saya. InsyaAllah saya setkan masa untuk you all lah. So kita dah habis lah the whole chapter untuk this subject. So Alhamdulillah. So tahniah untuk you all. So I wish you all good luck untuk the next assessment. Assessment 3 and also you all punya final. So if you have any question, please ask on the group lah, dalam kita punya in the group, dalam kita punya group WhatsApp. Do not hesitate to ask any question. Itu hak you all untuk tanya. So kalau lambat, bagi saya masa untuk jawab. Sometimes saya perlu take time lah, jawab punya soalan. Okay, that's all for today. Kita stop dulu dengan tasbih kafarat dan suratul Asr. Okay, thank you very much guys for your attention, cooperation and participation for this whole semester. So saya minta maaf kalau ada apa-apa yang terkurang daripada saya, apa-apa kelemahan daripada saya. So minta maaf kan, mana-mana yang saya tak sihat, tak dapat nak tunaikan tanggungjawab saya. So saya minta maaf juga. Minta you all doakan lah. Sedih pula. Saya pula yang sedih. You all doa doa diberikan kesihatan yang baik selalu lah. InsyaAllah. Yang tu saja saya nak bagi you all punya ni. You all dah ada kelas sekejap lagi. Kesian you all. Sorry yang you all punya masa banyak sikit hari ni. 10 minit lebih masa. Saya nak bagi attendant, mana attendant? Madam. Ya ada kelas, sekejap lagi. Mana ni? Ada. Madam. Ada. Siapa take after time, madam? Sorry. Okay, tu saya dah bagi dah. You all punya attendant.